Kita jumpa pula seorang yang bergelar artis sebelum ni. Kali ni seorang YB. Dan juga timbalan speaker di Melaka. Di mana kita? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Dan pada hari ini saja je. Tak bertanding pun YB ni. Tapi saja jumpa. Alang-alang di Melaka ni kan. Nak jumpa juga saya punya idola dulu ni. Yang saya selalu tengok. Ui, geram je kan. Comel dulu kan. Still comel lagi sebenarnya. Tapi kali ni dia punya comel dah mula turun sebab Datuk. Dulu akak. Tak apalah. Kita bersama dengan Datuk Dira Abu Zahar, timbalan speaker di Melaka. Tapi kita nak sembang bab PRU 15 dan adakah swing akan berlaku ataupun kekal BN masih lagi mampu menang besar di bumi Melaka. Jom kita. Okey, itulah dia payahnya bila kita berjumpa dengan seorang artis pernah berlakon, dah biasa dengan kru production kan. First dia komplain, seorang je cameraman handle semua ni kan. Dah biasa dengan lighting man, audio man kan. Dia nampak lain macam ni kan. Dengan production macam ni kan. Tapi tak apa. Tapi tak apalah. Still lagi berjiwa seni dia kan. Dia tahu kamera work semua kan. Saya pun pening. Okey, Datuk sihat tak? Sihat, alhamdulillah. Sihat Sihat. Dia kata Datuk sihat tak? Saya macam Datuk sihat tak? Bukan. Cikgu. Bukan. Cikgu. Dia panggil cikgu ni saya. Okey. Tapi dengar suara pun dah mula teruk ni. Dah mula penat. Tak tahu kempen. Teruk kempen Saya tak kempen. saya buat kerja. Tolong orang lain kempen. Tak ada. Kita buat liputan. Jangan tu kawan kata dia ni berkempen. Tak, saya tak berkempen. Saya buat kerja. So biasanya yang hilang suara ni adalah orang yang selalu pergi kempen macam ramah setiap hari kan. Macam kita nak suara pun dah macam pundan ni. Saya jumpa orang berceramah. So, bila dia penat, saya pun penat sekali lah. Oh, faham. Dua-dua penat sekali. Okey, Datuk. Sajalah kita ambil peluang. Walaupun sebenarnya Datuk tak bertanding. Tapi Datuk dah menang bergaya ketika di Don Rim sebelum ni. Dan kali ni lebih bergaya. Dilantik sebagai timbalan speaker. Rasa yang paling muda kot speak dalam sejarah Malaysia ke ataupun ada lagi sebelum ni? Mungkin kot paling muda dalam masa sama. Dan untuk penggalian kali ini, hari tu saya pun kita memang kalau speaker dan timbalan speaker, setiap tahun akan ada persidangan speaker dan timbalan speaker se-Malaysia. Saya kata si mic bagi level dulu. Okay. Alright. Jadi masa tu pun saya tengok untuk season ini yang pastinya saya seorang perempuan lah dan saya seorang saja yang paling muda lah. Dan dia agak macam ni cakap, dia nak kata berliku tu tak berliku, tapi kiranya Datuk kira orang dia tak boleh nak brain lah. Malaysia ni dia mungkin tak boleh nak brain lah, tiba-tiba artis jadi YB, timbalan speaker. Macam mana Datuk sekarang bila Datuk marah apa nama YB, dia orang terpukau ke macam mana? saya mengharapkan dia orang, saya tak perlu sampai level nak marah dia orang lah supaya dia diam je. Tapi yelah, YB being a YB, dia orang tak kisah you artis ke, you cantik ke, you tak cantik ke. Being a YB, you kerajaan ke, you pembangkang ke, dia akan ambil peluang untuk diri mereka sendiri supaya mereka dapat menyatakan suara dia orang sendiri kan. Suara rakyat, dia orang akan dapat tanya soalan. Kalau kat Dewan dia dapat mencelah. Kalau dia dapat peluang untuk dia pun berhujah dan berbahas. Jadi YB being a normal YB, the rest of the other YBs. So whether or not saya ni dulu pernah artis ke, pernah jadi best actress ke, most famous ke, ahli partis paling popular, they don't care, to be honest. Yeah. So dia orang tak treat kita special just because of kita ni dulu pernah jadi orang glamour. In fact, sama maknanya kalau dia nak mencelah, dia mencelah. So I still, maksudnya dalam masa yang sama, saya tak boleh pun nak bawa watak saya sebagai dulu pernah jadi orang lalu red carpet ni. Tak boleh berlakon atas tu lah. Tak boleh. Dia kena real lah. Saya pun kena buat kerja saya juga. Sebab itulah mandat yang dia dibagi. So you famous ke tak famous ke, itu bukan ukuran dia untuk orang bagi laluan mudah ataupun buat you kerja mudah. Tak. YB dekat bawah, maksudnya bila saya bersidang tu, ada je yang tiba-tiba mencelah bukan waktu dia, akan tanya soalan yang bukan waktu tanya soalan, yang akan tiba-tiba berbahas bukan waktu berbahas. So I have to ada yang go overboard, panjang sangat. So saya kena jaga time. So itu adalah kerja saya dalam masa yang sama dan saya kena pastikan semua orang ikut aturan. So kalau nak mencelah pun kena ikut aturan, kalau nak apa pun kena ikut aturan, kalau saya nak suruh dia duduk pun saya kena ikut aturan. So buku aturan tu saya memang kena hafal lah. Maksudnya kena ada pegang lah. Dia memang macam kitab lah sebelah kita. Yes. Jadi mereka menjalankan tanggungjawab mereka sebagai YB, walaupun saya ni orang ingat ialah perempuan, jadi YB ni akan bagi muka ataupun bagi ruang lebih, macam tak kasar sangat tak. Sampai masa dia nak kasar, dia kasar je maksudnya. Tapi dia nak betah, dia betah je kita balik. Orang speaker ni macam guru disiplin.
Dia kena, betul. Selalunya guru disiplin dia kena garang, dia kena YB kan. Macam mana nak garang ni? Tak, sebenarnya macam mana? Itu benda yang mungkin the other side of me that orang tak tahu kot. Sebab mungkin lah kita selama ni kita bercampur dengan orang kan. So kita ada fun side kita ada yang seronoknya kita ada. But when it comes to work, bila saya di Dewan, saya pernah sekali tu yang saya pun terkejut. Saya rasa sesi yang dah kali kedua lah kot. Kali kedua ke kali ketiga tu hari. Ketiga rasanya. First saya jadi YB masa pembentangan bajet ujung tahun sebab dia lebih kurang waktu macam ni kita pilihan raya. So naik je terus bentang bajet. Second was in March lah, masa tu PRN Johor. Dan third tu hari lepas bulan 7 tu, 6-7 macam tu dia setiap ni kan. So sesi yang ketiga lah untuk kami masa tu kiranya, YB baru. Saya pernah sampai salah seorang daripada sahabat pembangkang saya ni, daripada parti DAP, dia nak tanya soalan. Tapi sebelum dia tanya soalan tu, dia akan bercerita panjang lagi. So kadang-kadang saya akan cakap soalan mana saja kan. Mukadimah dia lah. Mukadimah dia panjang kan. Dia nak macam ceramah dalam tu kan. So dia sampai cakap, dia kata minta tolong kalau boleh YB Rim dan juga YB Asahan. Kita orang berdua duduk sebelah-sebelah YB Asahan. Jangan mencelah cakap tu. Saya cakap, lepas tu saya cakap, kenapa? So lala saya cakap dengan dia, kita tak mencelah kalau kata tu, tapi you nak tanya soalan lah. Kita masa tak banyak. Saya tu kan. Orang lain pun nak tanya soalan. Kalau you punya soalan ni nak menyampai soalan dah 7 minit. Lepas tu soalan sekejap je 30 saat je pun. So orang lain pun nak tanya soalan. Saya pun perangai. Biasa tu perangai YB kan masa dekat dalam Dewan. Sebab dia nak cakap apa yang dia nak cakap. Jadi kita pun ada soalan kita. So saya cakap, saya pun nak tanya soalan. Jangan buang masa, saya kata. Dan saya pernah cakap, garang ni YB Rim. So saya pun macam, okay, satu Melaka pun jangan tahu. Dia pun dah tahu lah garang sebalik wajah lah. Okey lah, tak apalah. Okay, kita saja je mukadimah dengan pengalaman timbalan speaker kita ni. Saya pun terkejut sebenarnya. Saya mungkin terlepas pandang. Bila saya call, saya memang dengan member saya, Datuk Dira ada esko apa? Bukan timbalan speaker. Lagi gila ni cakap kan. Tak apalah. Okey lah, kita pergi pada PRU lah. Dengan kemenangan besar 3/4 BN dalam PRN Melaka. Bergaya sangatlah tu kan. Bergaya so kita betul banyak. So adakah boleh bergaya lagi ni di dalam 6 parlimen di Melaka sekarang ni? Baik, PRN Melaka memang menjadi satu indikator yang baik. Dia menjadi macam suntikan semangat. Suntikan semangat yang sangat baik secara keseluruhan kepada kami satu Malaysia, BN satu Malaysia. Maknanya dia satu benchmark. Tetapi dia bukanlah pokok ataupun perkara asas yang boleh dijadikan sebagai tanda aras untuk BN. Tak boleh. Ramai letak tu sebagai tanda aras. Ramai kata yes, boleh. Saya cakap dia boleh jadi bahan rujukan untuk suntikan semangat kita orang semangat. parti. Bukan figuresnya. Tapi maknanya there's a benda ni tak mustahil untuk berlaku kita menang balik setelah kita kalah teruk. Jadi kita boleh menang balik sebenarnya. Tetapi kalau tanya saya, pandangan saya adalah dia tidak boleh jadi satu indikator ataupun benchmark semata-mata untuk menunjukkan bahawa kita boleh menang secara keseluruhannya. Ini ciri-ciri timbalan speaker. Dia kena adil. Tak boleh macam BN kuat saja. Dia kena bagi balance. Sama. Okey, sebab kenapa saya kata macam itu? Kerana nombor satu, ketika pilihan raya negeri Melaka, kita belum ada pertambahan pengundi yang ramai. Belum lagi berkuat kuasa undi 18. Kali ni setiap parlimen bertambah lebih kurang 20,000 kan. Average memang 20,000. Yes. So 2018, 20, 24, 25 dia macam tu lah. So jadi maknanya tidak ada pertambahan drastik yang berlaku dalam pengundi. So kita kenal, boleh katakan sebahagian besar daripada pengundi-pengundi kita yang memang dah lama. Jadi dengan kita lah. Tu satu. Nombor dua, turn up voters pun tak berapa tinggi ketika itu because we still COVID, there's a lot of SOPs dan sebagainya. Setuju. Jadi kita punya turn up voters tidak tinggi dan biasanya memang orang akan lihat PRK atau PRN ini bukan satu perkara yang penting untuk rakyat rasa dia perlu commit untuk mengundi. PRN ataupun PRK. PRK baik atau PRN. So dia bukannya, tapi berbeza dengan PRU. Kalau kita tengok dalam sejarah 3-4 PRU yang sebelum ni, our turn up voters never less than 80%. The least pun is 79%. Betul. 79 to 83 to 84. Betul. 84%. Ni nombor dia lah range turn up voters. So sekarang kita ada berlaku pertambahan pengundi. It can be the same, lebih kurang dalam 80 ke 83-84%. So turn up voters ini juga bukanlah memberi ancaman kepada kita. Tidak bermaksudnya.
Tetapi bila turnout voters itu tinggi, dengan pertambahan pengundi yang tinggi, maka cabaran untuk kita pastikan kemenangan itu, gerak kerja kita sebagai orang parti, dia jadi lagi rumit. Bermakna kita tak boleh dah nak buat kerja macam biasa sahaja. Yes. Yang conventional way that we have been practice for the past 60-50 years ke, boleh kekalkan. Tetapi kita, mana-mana parti pun kita tengok sekarang dah jadi lebih kreatif untuk menjejak pengundi masing-masing. Bukan sekadar rumah ke rumah, berceramah. Dia dah tak ada dah. Dia ada macam-macam. Ada yang buat propaganda punya strategi, ada yang buat program yang sebagaimana, ada yang buat janji-janji lagi, ada yang begini. So itu adalah strategic thinking diorang on how to engage with pengundi. Bukan hanya kepada Barisan Nasional tetapi kepada semua parti pun. In fact right now kalau kita tengok dalam Pakatan Harapan punya pattern, dia dah tak pergi dah buat ceramah besar-besar macam PRU14 dulu. Social media diorang tu. Tapi social media diorang memang power. Betul. Saya akui benda itu. Lepas tu kita tengok dulu mereka selalu menampilkan nama-nama besar seperti Tony Pua, Dr. Gun Berucap, even pemimpin-pemimpin DAP yang lebih ramai tampil ke hadapan, berani berucap di kalangan ni. Tapi sekarang kita nampak dia bermain dalam kelompok-kelompok kecil dia dulu. Dia tak pergi pun national punya level yang buat benda. So ini adalah strategi mereka yang kalau tanya saya sebagai parti lawan, Barisan Nasional parti lawan, kita kena tengok macam mana juga. Kena perhatikan how do they work. Now yang kita nampak yang buat ceramah-ceramah perdana atau ceramah umum ni adalah lebih kepada dia gunakan logo parti PKR. Dia tak right on Pakatan Harapan sangat. Yes. Ya, betul. And they did not appear any of the DAP punya leaders. They use Rafizi, they use Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia gunakan ini. Sebab apa? Dia ada itulah saya cakap. Ini strategi dia lah. Strategi Pakatan Harapan. Mungkin kalau tanya saya sebagai parti lawan, dia tahu kalau dia tonjolkan lebih ataupun sama rata DAP dan juga PKR, orang marah lebih pada DAP. Orang Melayu khususnya lebih marah kepada DAP. So sentimen itu dia dapat baca, penolakan kepada DAP. Maka dia simpan DAP kat belakang, keluarkan PKR saja kat depan. Ceramah umum dia pun dia tak pakai pun logo harapan ke, banner dia warna merah ke, dah tak ada dah. Dia lebih kepada logo warna PKR, warna biru cair. It's everywhere what you can see. Dia ceramah umum, dia pakai Ayo movement dan sebagainya. So ini adalah strategi-strategi movement yang dibawa oleh parti mereka. Dan I don't observe everything lah, because I suka kena tengok apa benda yang berlaku dalam parti aku ni. Tapi ini adalah dia. Yes. Skrip. Dah lari tak bukan. Dia laju je kan. Mana? Saya ada skrip kan. Dia hafal ada tanya. Tak ada. Okey. Ya tu. Dari tadi tanya soalan. Awak bawa balik soalan. Saya nak masuk tak boleh. Banyak dia. Patutlah pun. Dulu masa berlaku memang senang hafal skrip. Okey tu. Penerimaan ataupun Datuk nampak bukan penerimaan. Mood pengundi-pengundi baru untuk turun mengundi. Okey, mood pengundi baru ni kalau tanya saya dia terpecah beberapa kategori. Dua lah saya explain. Saya boleh bercakap explain dua. Satu adalah memang yang fresh, umur 18, 19, 20. Lepas tu kita ada 21 tahun ataupun 21 tahun ya. First group. Yang memang tidak pernah pun terdedah kepada kawan-kawan yang pernah mengundi. Nombor dua adalah 22, 23, 24 sampai 30. Yes. Yang tidak pernah berdaftar tapi berkawan dengan kawan-kawan yang bercerita pasal politik sebab dia pernah turun mengundi. Maknanya dia berlepak-lepak, dia tengok kawan yang jari pernah calik. Tapi dia tak pergi mengundi sebab dia tak daftar. Betul. Dan seterusnya yang dewasa jugalah yang 30 dan ke atas. So mood yang 18, 19, 20 ini disebabkan mereka juga pertama kali umur ini disentuh sebagai pengundi. Kita jumpa dia, kau pengundi tau, kau pengundi. Dia terperanjat. Aku mengundi. Boleh kan? Daftar pun. So dia terperanjat yang dia dah boleh mengundi macam tu. So kerana apa? Kerana mereka disapa oleh orang politik macam saya. Tetapi mereka tidak disapa oleh melalui satu sistem pendidikan yang lebih baik untuk dia faham apa Educate itu mereka. demokrasi. Yes. So mereka ditegur ataupun disentuh oleh parti-parti politik yang buat pendidikan demokrasi mengikut acuan dan pemahaman parti politik tersebut. Kalau dia masuk parti sekolah politik demokrasi oleh PKR, maka dia akan diajar demokrasi cara PKR. Kalau dia masuk sekolah demokrasi oleh BN, maka dia akan masuk diajar oleh acuan di Siapa sekolah tu? sekolah ni adalah yang ada gerakan-gerakan yang buat. Memang ada. Yang offer. Saya sendiri pernah buat juga. So dia di-approve kat situ. Jadi kalau tanya saya, ini adalah satu sentuhan yang
baik tetapi tidak sihat untuk pengundi baru. Kerana mereka awal-awal akan di brainwash oleh demokrasi cara acuan parti-parti Terikat. tertentu. Yes. So dia akan ikut. Dia tak ada acuan dia tersendiri yang secara generalnya apa itu political science. Sebab kita masih lagi menyekat mereka disentuh oleh orang-orang politik ataupun pendidikan politik ataupun pengetahuan politik secara amnya melalui sistem pendidikan. Kita tak boleh masuk orang-orang yang tidak ada satu, dia ada satu bab je dekat dalam dia punya subjek apa saya tanya, saya lupa subjek. Am lah saya ingat. Tapi dia ada satu je subjek pasal demokrasi ataupun merdeka itu apa. Pengajian am tu. Pengajian am. Macam itulah saya ingat saya. Tapi dia ada satu bab Form saja. 6 ada ke? Form 6 tu. Tapi satu Oh, dah lambat chapter, lah. satu chapter untuk you expect budak-budak ni bersedia jadi pengamal demokrasi yang adil dan yang bijaksana. You tak boleh lah, you deprive their rights, right? Yes. So kalau tanya saya, itu ada kelompok masa dia masih blur sedikit. Dia masih macam mana sebab dia terperanjat, dia tegur, dia tahu dia pun terperanjat yang dia dah menjadi pengundi sebenarnya kebanyakan. Yang terror ni menjerit-jerit hanya dekat luar tau. Di bandar saja. Budak-budak kat bandar memang terror. Tapi di luar bandar sikit-sikit dia terperanjat yang dia dah boleh mengundi rupa-rupanya. So tapi alhamdulillah saya rasa mood ini kali ini kita memang menekankan approach untuk pengundi-pengundi muda dan baru. Tak, diorang ada tak mood tu bila diorang rasa diorang, aku boleh mundi. Diorang ada tak mood nak try, nak ada. Saya rasa dia ada. Of course dia excited. They are very very excited to go and vote, to go out and vote. Tetapi macam saya cakap, direction dan mungkin apakah macam mana itu mengundi, dia orang tak tahu. Saluran, bawa IC, kena apa dan sebagainya, kena pakaian macam mana dan sebagainya, itu belum lagi. Tapi insya-Allah lah kita, kalau tanya saya, mood semakin baik dan saya dengar, saya baru tahu rata-ratanya memang nak mengundi. Cuma cikgu, sebab kalau tanya saya, mereka masih lagi bertanyakan kepada kami orang politik ni, kalau kata nak pergi mengundi ada modal, duit minyak, duit motor. Okey. Jujur. Ya? Yeah. Aduh. Saya cakap, saya tak janjikan. Saya tak berani. Bukan saya kerja saya nak menjanjikan. Itu maknanya nanti orang akan kategorikan aku membeli undi kau. Ya. Dan saya cakap ini tanggungjawab. Untuk jalankan tanggungjawab, memang kau kenakan modal sendiri. Yalah. Saya buat macam tu je. Kau nak melunaskan tanggungjawab kau sebagai seorang pelajar, kau kena keluarkan modal tak beli pen dengan kertas. Yalah, betul. Kena kan? Yes. Kena tak beli bayar duit Grab untuk pergi sekolah. Kena kan? Jadi sama juga. Nak melunaskan tanggungjawab untuk jadi pengundi, kena keluar modal. Dan jangan ajar kami sebagai satu parti politik yang korang sendiri nakkan parti politik atau pemimpin yang bersih daripada korup, tapi korang demand for us to commit a corruption in order to comply with your demand, to supply, to come up with the supply. Sebab kami orang politik, every politicians will try their best to do anything and do whatever it takes to make sure they stay in power. If you don't demand, I don't supply. You know. Kau perasan tak dia punya mood lain macam Sembang ni kan? Kan dia pergi laju je kan. Timing pun dah mula laju kan. Macam hari kan. Lepas tu betul lah kau nampak macam guru disiplin. Dia guru disiplin yang berfakta. Tam kan. Betul tu. Dia rasa macam lancar je kan. Dan betul saya pun macam leka je. Okey kan. Okey tu. Melihat kepada sentimen di media sosial. Sekarang ni orang bermain, riuh kan? Tak apalah. Dia keduri kat luar. Aku cakap ni dia punya riuh tu kan? Tak apa. Okey. Orang Melaka. Orang Melaka. Dia memang. Jangan plan sikit. Jangan saya keluar dia punya bahasa Melaka kan? Okey. Cakap ni diamlah wow. Kau jangan aku sepak kau kata. Dia masuk dia tahu saya tak potong ni. Tak potong. Okey. Orang Melaka itu memang tu kejap lagi tu masing-masing tu kan. Mesti nak kena hamput dengan aku tu. Alright, kira tu. Sentimen sekarang dia dimainkan di laman sosial lebih kepada calon PM. Saya nampak ramai orang buat live sekarang ni. Saya perasan TikTok ke Facebook ke, TikTok sekarang dah mula riuh dengan live daripada pelbagai pihak yang bukan politician pun. Bermain sentimen calon PM. Ya. So adakah ini akan menjadi satu persepsi ataupun satu gula-gula kepada orang muda untuk decide aku nak pilih. Dia dah mula rasa macam kalau aku pilih dia ni, PM dia ni. Kalau aku pilih parti ni, PM dia ni. So dia mula macam set aku nak PM ini. So that's party. So macam mana tu?
Okey, kalau tanya saya, trend yang sebegini, yang seperti saya cakap ni adalah bermula daripada PRU14. Di mana ketika itu Pakatan Harapan meletakkan muka Tun Dr. Mahathir yes. untuk dijadikan sebagai ni. So people were hoping that masa tu Tun can change or give back better hopes and better life to them dengan janji-janji yang sebegini-sebeginilah. Jadi itu trend dia set up. Maknanya dah kena ada orang kata poster boy lah dan sebagainya kan. Tapi kalau tanya saya sebelum itu tidak pernah wujud pun benda ini ataupun tidak terlalu diperkatakan sebagai jadi faktor untuk orang mengundi parti mana. Tapi yalah, demografi ni berubah. Kita kena bagi apa yang selera ataupun yang menyelerakan kepada rakyat. We have to serve. Kita kena naikkan appetite dia orang lah untuk mengundi kita. Kalau tidak, dia tak ada selera dengan kita. Macam mana dia nak datang kedai kita kan macam tu. Jadi dan di musim-musim hari raya ni memang akan macam-macam tawaran kan. Maidin cakap lain, tawarkan lain, Family Store menawarkan harga lebih murah dan sebagainya. So berlaku tawar-menawar, makanya rakyat diberikan pilihan. Tapi pada saya apa yang lebih baik adalah yang dipikirkan bukan sekadar personality Perdana Menteri itu sahaja menjadi faktornya. Tetapi perlu juga difikirkan package the whole thing. Because it's not Prime Minister alone that will lead the country. It is the whole package, he needs his proper team. Perdana Menteri yang bagus adalah Perdana Menteri yang juga mempunyai package yang bagus, kabinetnya yang bagus, yang padu untuk memacukan negara ini. Andai kata dia seorang je yang bagus, tetapi yang semuanya hanyut, cuci tai unggas lah dan sebagainya, payahlah. Dia seorang-seorang saja. We've seen that kind of Prime Minister. Kita dah tengok dah Prime Minister macam itu. Dan kalau kita tengok sejarah dulu pun, even as great as Tun Mahathir ketika bersama dengan Barisan dulu pun, he did not work alone. Tim yang kuat. Dia ada tim pasukan yang kuat. We have Tok Mat Rahman masa itu. Betul. Kita ada Khalid Yunus ketika itu. Tun Daimnya dan sebagainya. Dia ada package tim yang elok. So kalau kita rasakan siapa calon Perdana Menteri itu menjadi satu-satu faktor untuk kita mengundi parti A, B dan C kerana A menawarkan dia, B menawarkan si Polan, C menawarkan si Polan. Tapi belakang dia tu package itu tidak ada. You ingat you boleh jalankan negara ini seorang diri? Mati Perdana Menteri kita kalau macam tu seorang-seorang. Betul. Jadi kita perlukan tengok line up dia siapa. Memang kita tak janjikan kita ada seorang Perdana Menteri yang paling bagus di dunia ini. Tetapi kita tengok set dia. Cikgu tengok masa PKP, menteri dari parti mana yang sebenarnya buat kerja dengan lebih baik? Saya tak cakap terbaik tetapi mampu buat kerja yang baik. Tan Sri Anwar Musa ketika jaga wilayah, sampaikan ke gelandangan pun dapat ruang untuk PKP yang lebih baik. Dengan boleh meniaga depan rumah tanpa perlu lesen dan sebagainya. So mereka berjaya mengeluarkan dasar-dasar ataupun polisi-polisi yang baik untuk rakyat. Bukan PM saja seorang yang nak buat dasar. Mati kalau dia buat seorang-seorang. Betul. Keuangannya dan sebagainya. Now we have a good team. Saya sendiri rasakan Datuk Seri Rizal sebagai Menteri KPKT, he did a very very tremendous good job. The package. Kau pergi cakap dengan dia orang ni sebelum aku bantai masing-masing ni kejap lagi cakap dengan dia orang. Cakap YB dah mengamuk tu. Ada pesta ke? Kau gerti ke tidak orang syuting hawau? Sama. Jadi kalau tanya saya sekali lagi adalah dia perlukan set tim yang bagus, pasukan yang bagus untuk mengorak Malaysia ini sebuah negara yang lebih baik. Keuangan yang baik, tim yang bagus. Saya cakap bagi contoh, macam saya cakap Datuk Seri Rizal masa dia kat KPKT. Ketika banjir, I tell you what, his work is one of the best actually. Semua maksudnya PBT bantu. Before this kita hanya ada JPAM yang tolong kebiasaannya, bomba, polis, apalah yang tu. Tak pernah kita dengar PBT sama-sama membantu dengan begitu dahsyatnya. Like they become dia orang memang jadi satu tim tu. But awal tahun itu lagi bila kita tengok banjir yang tiba-tiba berlaku di Shah Alam dan sebagainya, we can see that it's KPKT punya tim PBT semua turun. So dengan sampahnya tolong angkat, bersihkan lagi. Tiba-tiba kita rasa peranan PBT ketika itu di mana-mana tempat sangat hebat lah. Kalau tidak sebelum ni kita rasa diorang ni saman orang pergi parking kan, majlis tu kan. Ataupun tebang pokok je lah kerja dia kan. Dan pengkutip sampah saja. Tetapi ketika itu, now we realise that the function of KPKT is not merely just siapkan rumah dan bagi orang beli tau. Dia ada lebih daripada itu sebenarnya. Dia ada bomba, dia ada ni, dia ada ni. So saya tengok, sebenarnya
kalau kita tak dapat seorang menteri yang bagus untuk memacu kementerian-kementerian yang tunggak ini, you nak suruh Perdana Menteri seorang jaga? Betul. How to support kan? Betul. Okey tu. Timing kita dah mula laju, dah mula sampai ke hujung je. Saya memang ada lagi 2-3 soalan tapi tak apa. Kita kena hold sebab apa nama timing dah sampai ke hujung je. Baik. Mungkin Datuk saya teringin nak Datuk sampaikan satu nasihat. Bukan nasihat lah, satu last word kepada pengundi-pengundi pada yang bakal turun mengundi pada 19 November ni. Kepada mereka di luar sana, tapi dia orang rindu nak tengok cara Datuk menyampaikan dengan gaya seorang pelakon lama tu. Kan, lama merjui kan. Pujuk dia orang datang mengundi. Sekarang ni zaman-zaman pelakon pun dah lain. Nak pujuk dia orang turun mengundi kan. Ada ke TikTok Okey Tok, silakan Tok. Untuk mereka. Baik. Assalamualaikum. Saya Dira Abu Zahar. Kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat. Pada 19 hari bulan ini, seawal jam 8 pagi nanti peti undi dah dibuka seluruh Malaysia. Jadi buatlah pilihan yang sebaik-baiknya, hitunglah sebaik-baiknya, kerana pilihan yang anda akan buat pada 19 hari bulan ini bukan hanya menentukan untuk seminggu atau 2 minggu hanya selepas itu. Dia akan menentukan perjalanan kita dan negara kita dan masa depan kita dan anak kita untuk tempoh 5 tahun akan datang. Dia akan menyentuh sehingga ke dasar dan juga polisi yang kita akan rasai dan nikmatnya. Jadi memang semua parti ada mudarat dan manfaat masing-masing. Kita boleh hitung. Tapi kita pilihlah mudarat yang paling kecil dan manfaat yang paling besar kita boleh terima daripada mana-mana parti yang dah pilih. Kalau tanya saya, jujurnya, jangan lupa undilah Barisan Nasional. Macam ustazah pun dia kan tiba-tiba kan. Tadi tiba-tiba dia boleh semua kan. Dia boleh semua. Tiba-tiba macam ustazah pun dia kan. Pilihlah yang bermanfaat. Okey lebih kurang kan. Okeylah. Okey, thank you Datuk kerana sudi meluangkan masa dan saya harap yang terbaiklah insya-Allah pada 19 bulan ni. Saya pun tak nak kata suruh undi mana-mana, tapi yang terbaik dan yang pentinglah turun undi. Yang penting turun mengundi. Kalau tak turun mengundi nanti Allah tanya tau. Pilihan di tangan anda. Okeylah. Tuan-tuan, thank you kerana terus support dengan semua program di bawah kumpulan NSTP dan juga jangan lupa hadir mengundi dan jangan lupa kekal setia bersama dengan all platform di bawah kumpulan Media Prima. Jumpa lagi. Assalamualaikum.